أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بخير. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita untuk bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membincangkan dalam fasal yang ketiga berkenaan dengan pemilihan rakan belajar. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum fid darain amin. Telah berkata musannif pengarang bagi kitab Ta'limul Muta'allim Tariqa At-Ta'allum, yakni Syekh Burhanuddin Al-Imam Az-Zurnuji radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, dalam pemilihan rakan belajar hendaklah dipilih yang rajin, wara', budi pekerti yang tulus dan mampu memahami pelajaran satu persatu. Hindarkan diri daripada orang yang bersikap malas, banyak bercakap dan cuai, kaki perosak dan pemfitnah. Sepotong syair mengatakan, anil mar'i la tasal wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibuhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinuhu tahtadi. Lihatlah, jangan engkau bertanya tentang keadaan seseorang itu sama ada ia berakhlak dengan akhlak yang baik ataupun tidak, tetapi hendaklah engkau melihat persahabatannya sehingga engkau tahu apa keadaannya. Sebenarnya sahabat itu menurut jejak orang yang bersahabat dengannya. Jadi tuan-tuan, kita dah bincang pada minggu yang lalu bagaimana cara-cara untuk kita memilih rakan belajar. Jadi tuan-tuan, Imam Zurnuji sebut juga poin-poin penting berkenaan dengan pemilihan rakan belajar. Kenapa tuan-tuan? Kerana silap pilih rakan belajar, maka kita tidak akan mencapai tujuan dan maksud ilmu tersebut.
Mula-mula kita dah bincang pemilihan ilmu, ya, ilmu berkenaan dengan ilmu fardu ain, kemudian seterusnya ilmu fardu kifayah. Kemudian kita bincang juga berkenaan dengan pemilihan guru. Kan, kita dah bincang guru yang tua, guru yang tawaduk, guru yang tinggi kesabaran dia. Kita dah bincang juga berkenaan dengan pemilihan tempat belajar. Kan? Kita nak hantar anak kita sendiri pun kadang-kadang kita nak pergi belajar di satu tempat, bagaimana untuk kita memilih tempat pengajian tersebut. Kan? Mula-mula musyawarah. Kata Imam Zarnuji, musyawarah, bincang dulu dengan para alim, dengan para ulama sebelum kita nak menuntut ilmu di sesuatu tempat. Kemudian tuan, Imam Zarnuji disebut juga cara-cara untuk kita memilih rakan belajar. Ya? Rakan belajar pun kita ambil kira juga. Ya? Kita bukan nak bersahabat dengan semua orang. Kenapa? Kerana silap pilih kawan, maka kita akan mengikuti jalan yang tidak baik. Kan? Jadi kata Imam Zarnuji, nak tengok kepada seorang tu, jangan tengok pada diri dia. Jangan tengok pada batang tubuh dia, tetapi lihatlah kepada siapakah kawan dia. Kita nak kenal orang tu, kita tengok dengan siapa dia berkawan. Kalau dia kawan dengan geng-geng minum air ketum, takkan dia kaki masjid. Tak? Kawan dengan geng-geng mak lempik, takkanlah dia ni orang yang jenis yang menuntut ilmu di masjid. Kan? Jadi itu maksud dia. Ya? Fa in kana dha syarrin fajannibuhu sur'atan. Jika ia orang yang jahat, hendaklah dijauhkan daripadanya dengan seberapa segera. Kena jauh secepat yang mungkin. Ya? Kawan yang jahat, kita kena jauhkan diri daripada dia. Wa in kana dha khairin faqarinuhu tahtadi. Dan jika ia orang yang baik, bersahabatlah dengannya. Moga-moga engkau mendapat petunjuk. Ya? Faqarinuhu tahtadi. Bersahabat dengan orang yang baik, insya-Allah kita akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting tuan. Ya? Sangat penting bagaimana untuk kita nak pilih rakan belajar. Sepotong syair telah dibacakan kepadaku. La tashabil kaslana fi halatihi. Kam salihin bi fasadin akhara yafsudu. La tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhara yafsudu. Adwal balidi ila al balidi sari'atun kam kal jamriru da'u fil madi yakhbudu. Janganlah engkau bersahabat dengan si pemalas dengan menurut tingkah laku dan kelakuannya. Betapa ramai orang yang baik telah menjadi rosak kerana rosaknya orang lain. Kenapa tuan? Kerana at-tab'u yasruqu at-tab'a. Kata ulama, at-tab'u yasruqu at-tab'a. Tabiat itu mencuri tabiat yang lain. Tabiat ni dia curi tuan. Tabiat ni dia mencuri-curi. Jaga elok. Ya? At-tabi'ah sarraqah. Tabiat ni mencuri. Kita tak sedar rupanya tercuri akhlak tadi tu. Ya? Sebab tu kalau kita nak kahwinkan anak kita dengan seseorang, ya? Kalau kita kahwinkan dia dengan orang yang akhlaknya baik, maka akhlak tadi akan tercuri kepada anak kita. Ya? Ni faham tuan? Kita bersahabat dengan orang yang dia ni akhlaknya baik, maka akan tercuri akhlak tadi kepada kita. Walaupun kita ni taklah baik sangat, kita pun tahu diri kita kan. Tapi bila kita bersahabat dengan orang yang akhlaknya baik, maka akhlak tadi tu dia akan ada pada kita. Kan? Sikit sebanyak dia akan melekat pada kita. Ya? Tapi kalau kawan, kita ni jenis kawan dengan orang yang tak baik, maka akhlak orang tadi dia akan tercuri kepada kita. Ya? Dan kita akan terkesan dengan akhlak dia yang buruk. Tuan-tuan, kita akan terkesan dengan akhlak dia dalam keadaan kita tak sedar. Kan? Kita tak sedar rupanya kita belajar perkataan-perkataan mencarut, ya, perkataan-perkataan memaki. Kenapa? Kerana kita berkawan dengan seseorang yang akhlaknya tidak baik. Tengok perangai anak-anak kita zaman sekarang, kan? Semua jenis main PUBG ke, ya, main Mobile Legend, ya, main game online dalam smartphone tuan. Kau tengok di kedai-kedai makan, bagaimana bahasa-bahasa yang keluar daripada mulut mereka. Dari mana dia orang belajar tu? Belajar dengan kawan-kawan yang main game tu jugalah. Tak? Dia berkawan dengan kawan-kawan dia yang jenis main game macam tu. Bila tak puas hati, bila kena tembak, bila mati, mencarut. Tak dia ni dengar, takkan dia tak ikut. Kan?
Kalau dia tak ikut, maka dia tidak akan dapat masuk dalam circle tu, dalam geng tu. Mencarut ni pun dia menjadi satu pengiktirafan. Sebab tu orang muda dia suka mencarut. Ya, orang muda suka sangat mencarut. Kenapa? Kalau dia tak mencarut, orang akan melihat dia ni, ni civic budak ni. Dorong budak ni. Tak boleh masuk geng kita. Kan? Jadi bila dia nak masuk kepada satu kumpulan kawan dia kena dapatkan pengiktirafan tu. Macam mana cara dia? Mencarut. Kan? Ini tuan-tuan, bahasa kerana tu kata Al-Imam Syekh Ali Jumbah, bahasa kalau lurus, maka akan lurus perjalanan seorang tersebut. Saya selalu tekankan berkenaan dengan kepentingan bahasa. Bila kita jaga bahasa tuan, maka adab umat akan terbina. Ya, adab umat akan sempurna dengan kesempurnaan bahasa. Termasuk bahasa, kadang-kadang bahasa kita mesej dengan kawan kita, ya, dengan orang alim, ya, dengan ustaz, dengan tuan guru. Kadang-kadang kita mesej tak jaga bahasa kita, guna bahasa yang ringkas. Salam, ustaz jemput datang ke surau anak, entah jemput datang surau anak. Bercampur dah bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Tuan-tuan, anta ana tu dalam bahasa Arab, kan? Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, dia apa? Aku, engkau. Ustaz, aku jemput engkau datang ke tempat aku. Kan dia ada bunyi tu. Sila balas segera mesej saya. ASAP. As soon as possible. Assalam. Tengok macam mana budak-budak IPT, ya? Budak-budak mesti jemput menceramah. Kan? Tak ada adab. Ikut suka dia masih ustaz. Jemput datang tempat saya ustaz. Sila balas mesej saya segera. Siapa dia hantar email? itikcomel@gmail.com. Tengok. Rosak bahasa. Kan? Bahasa orang panggil bahasa apa sekarang ni? Bahasa WeChat. Tuan-tuan, kalau dah ada orang yang hantar mesej kepada saya dengan menggunakan ejaan yang tak penuh, ejaan yang tak lengkap, saya tak balas mesej dia. Kenapa? Kerana ini orang yang tak bersungguh nak bermuamalah dengan kita. Kan? Tak bersungguh nak urusan kita. Kalau kita guna smartphone tuan, ya, dalam keyboard kita, atas papan kunci kita tu dah ada suggestion dah. Kan? Boleh guna yang Google punya, boleh guna yang SwiftKey, macam-macam aplikasi sekarang ni, dia ada suggestion lah atas dia. Dah tulis penuh dah. Kan? Jadi bila kita type tu, dah ada suggestion, kita pilih atas tu. Kan? Kita dah guna perkataan yang penuh. Jadi bahasa kita dengan orang alim, ya, dengan para ustaz, asatizah, dengan tuan guru, kena jaga. Ya, walaupun dalam mesej sekalipun, ataupun kita nak komen dalam Facebook dia, jangan komen suka-suka kita. Kan? Kena jaga bahasa. Kenapa? Kerana bahasa ni dia akan meluruskan perjalanan kehidupan seseorang. Ini sangat penting tuan, bahasa kita. Ya. Saya ada, masa saya belajar di Mesir dulu, saya ada kawan daripada Fatani, sahabat-sahabat daripada Thailand, selatan Thailand. Dia kata apa tuan? Dia kata bahasa Melayu ni, bahasa orang Malaysia ni lembut. Dia suka dengar bahasa orang Malaysia ni. Dia kata apa? Kerana lembut bahasanya, kerana lembut dialek dia. Dia buat perbandingan dengan bahasa dia sendiri. Dia kata kami ni orang selatan Thailand, bahasa kami ni agak kasar. Orang biasa dengar bahasa orang Fatani, orang Patani, dia berbeza dengan bahasa orang Kelantan. Tak? Dia ada perbezaan dia. Jadi dia kata kami ni satu, bahasa kami kasar. Bahasa kami ni bahasa orang kampung. Jadi bahasa Melayu kami ni bukan bahasa Melayu yang rasmi. Sebab kami ada bahasa rasmi, iaitu bahasa Thailand sendiri, bahasa Siam. Yang kedua, kami tak ada identiti kami sendiri. Kami hilang jati diri. Kenapa? Kerana kami hilang bahasa kita. Dia kata kamu beruntung orang Malaysia, bahasa kamu terjaga. Bahasa persuratan kamu adalah menggunakan bahasa Melayu yang baik. Kita berasal bahasa Melayu kita ni daripada bahasa Melayu Riau lah. Bahasa Melayu Kepulauan Riau. Jadi bahasa kita masih terjaga tuan. Cuma zaman sekarang ni, ya, banyak pengaruh media sosial menyebabkan anak-anak kita ni suka guna bahasa-bahasa yang mencarut macam ni. Ada seorang ustaz tuan, kalau tuan-tuan kenal Ustaz Hasrizat, penulis blog zaman dulu, ya, penulis blog Saiful Islam. Dia cerita, dia kata bila dia berbual dengan kawan-kawan yang duduk di luar negara, dia kata apa? Dia kata ramai orang yang dah expatriate. Betul ke bahasa? Expatriate. Ya. Orang yang mastauti luar negara, kebanyakannya dia dah tak seronok nak balik Malaysia. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata kalau balik Malaysia, dia akan rasa panas. Dia rasa panas. Jadi panas tu kita tak tahulah sama ada panas tu secara zahir ataupun panas batin. Ya? Yang maknanya majazi. Panas zahir maksudnya balak daripada Allah. Allah turunkan balak kepada Malaysia. Kenapa? Kerana kita penduduk di Malaysia ni 24 jam tak berhenti mencarut.
Sebab apa saya kata tak berhenti mencarut? Ya? Sebab kita di Malaysia ni bangun je waktu subuh, cari handset, cari smartphone, kita dah cari dah. Benda apa kita nak maki hari ni? Tak. Komen dekat Facebook, komen dekat Insta, buat video tu, buat ni, mencarut ni. Benda ni tak kena tak. Lepas tu orang Malaysia tidur, sambung pula dengan orang dekat Mesir sana. Orang Malaysia dekat Mesir. Sambung pula mencarut. Sambung lagi dekat orang Malaysia dekat US. Kemudian esoknya sambung lagi dengan orang Malaysia dekat New Zealand, Australia. Maknanya orang Malaysia ni tak berhenti mencarut. Sebab tu Malaysia ni Allah turunkan balak jadi panas. Ini orang yang duduk luar negara. Yang duduk luar negara bukan duduk Finland tuan. Bukan duduk dekat Norway, bukan duduk dekat UK. Yang duduk dekat Saudi. Duduk kat Dubai, UAE. Jadi mereka sini kata Malaysia ni panas dia luar biasa. Tak. Ataupun mungkin panas maksudnya panas ni panas dalaman kita. Orang Malaysia ni jenis cepat nak marah sekarang ni. Pergi urusan sana rasa nak marah. Pergi urusan di bank cepat nak marah, cepat nak berhenti. Betul kan? Beza dengan orang Melayu kita tu. Kenapa? Kerana kita ni tak menjaga bahasa kita. Bahasa kita semakin menjadi rendah kualitinya. Sebab tu penting menjaga bahasa. Ya? Baik. Adwal balidi ila balidi sari'atun. Jangkitan bodoh daripada si bodoh kepada si pintar itu tersangat cepat. Tuan-tuan, rupanya penyakit bodoh ni berjangkit juga kan? Penyakit bodoh ni boleh berjangkit. Dia penyakit berjangkit, bukan COVID je. Kenapa? Dia COVID-idiot. Tahu? COVID-idiot. COVID campur idiot. Dia berjangkit juga. Kam kal jamri yudau fi ramadi fayakhmudu. Laksana api yang sedang menyala lantas padam bila diletakkan di dalam abu. Tuan-tuan, api bila tengah menyala, tengah marak, bila letak abu atas api, jadi apa tuan? Jadi padam. Macam itulah kecerdikan, bila dikambuskan oleh kejahilan, maka akan terpadam kecerdikan tersebut. Orang yang pandai kawan dengan bodoh, dia akan jadi bodoh serta-merta. Sebab tu berhati-hati bila kita memilih rakan belajar. Ya? Nak pilih kawan, kena berhati-hati. Orang tanya, Ustaz, kalau tak boleh kawan dengan jahil, ya, tak boleh kawan dengan orang yang akhlaknya buruk, macam mana kita nak dakwah dia? Takkan kita nak biar dia macam tu je? Kita nak kena selamatkan dia. Kita nak bimbing dia, ya, nak asuh dia, didik dia, tarik dia balik daripada jalan yang gelap menuju kepada jalan yang bercahaya. Macam mana Ustaz? Dah kata tak boleh kawan? Ini beza tuan-tuan. Berteman dengan kita nak menyampaikan dakwah. Kita tak anggap orang ni sebagai teman. Kita anggap dia sebagai mad'u kita, sasaran dakwah kita. Ini beza tuan-tuan. Ya? Jangan kita pula ajak dia, jom kita pergi masjid sama, kamu jadi rakan belajar saya. Last sekali dia pula yang tarik kita keluar daripada pergi masjid, pergi tempat lain, ya, pergi mengaji ilmu tak betul, ya, pergi kaji tentang liberal, ya, pluralism. Akhirnya kita ikut dia. Asal kita nak bawa dia pergi masjid, kan? Nampak dia liberal sangat, ya, pemikiran ni terbuka sangat. Kita nak tarik dia pergi masjid, last sekali dia yang tarik kita. Sebab tu jangan berkawan dengan orang yang macam ni, kecuali dengan tujuan untuk kita nak dakwah dia, ya, tujuan untuk kita berdakwah. Kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Al-hadisa. Ini hadis ni cukup popular tuan-tuan. Tuan-tuan biasa masyhur dengar hadis ni. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan berdasarkan fitrah Islam. Setiap anak dilahirkan berdasarkan fitrah Islam. Ini sebahagian ulama kata tidak tuan, ya. Makna fitrah sini bukan makna fitrah Islam, ya. Fitrah sini maknanya suci. Fitrah sini maksudnya suci. Ini panjang perbahasan dia, ya. Kalau tuan nak baca dalam syarah dia, yang syarahan ulama panjang lagi sebenarnya, ya. Sebab ulama bincang masalah fitrah ni, kan, kita sebut fitrah. Apa makna fitrah? Adakah makna fitrah ni, adakah anak tadi lahir sebagai Islam? Lahir keluar daripada perut mak dia terus jadi Islam? Ya, tuan-tuan, kalau lahir sebagai Islam tuan-tuan, maknanya anak yang lahir daripada keturunan keluarga yang bukan Islam, maknanya anak tu Islam. Betul tak tuan? Bila dia anak tu Islam, bila dah besar, maka dia akan pilih agama dia sendiri. Maksudnya dia akan pilih agama ibu dan ayah dia.
maka dia kafir pada waktu tersebut. Tak? Dia dah murtad sebenarnya daripada agama dia yang betul. Ini tak betul tuan. Ini salah, ya. Salah pandangan tu. Fitrah sini bukan makna fitrah Islam. Sebab ada pandangan ulama menyebutkan perbincangan tentang anak-anak kecil, ya, di kalangan yang bukan Islam. Anak-anak kecil kalangan yang bukan Islam, yang lahir daripada keluarga bukan Islam, di mana tempat dia? Di akhirat nanti. Mana tempat dia tuan? Sebahagian ulama mengatakan di neraka. Tapi pandangan ni tak kuat, ya. Kata di neraka. Sebab apa neraka? Kerana ulama kata, bukankah hadis ni makna dia fitrah tu Islam ke? Nabi sebut fitratil Islam, ya. Bukankah fitrah tu makna fitrah Islam, ya? Kalau dia mati kecil. Tak, kata ulama tu bukan makna fitrah. Walaupun Nabi sebut fitratil Islam, bukan makna fitrah tu Islam. Bukan makna bayi tu lahir-lahir memang dah Islam dah. Walaupun lahir daripada keturunan bukan Islam, ya. Itu bukan makna fitrah. Fitrah maknanya suci sahaja, ya. Itu terjemahan yang tepat. Jadi dia dimasukkan dalam neraka. Tadi bayi tadi masuk dalam neraka. Tapi tuan, bukanlah makna dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia bukan masuk dalam neraka, bukan maknanya dia akan diseksa, dia akan rasa sakit seperti mana orang lain, tak. Sebab tuan, ada orang dalam neraka, ya, tapi dia tak rasa sakit apa-apa pun. Dia tidur dalam neraka, ya. Ada juga macam tu. Jangan ingat semua masuk neraka ni sakit, tak. Ada orang yang masuk dalam neraka, dia ditidurkan dalam neraka dan dibakar oleh api. Tapi dia tidur, tuan. Tapi dia tidur. Cuma dia tak sedar lah. Ada orang macam tu, ya. Dalam hadis memang ada disebut tentang sebahagian ahli neraka yang kena hukuman yang sedemikian. Dia kanak-kanak yang pertama, ataupun mungkin lebih rendah daripada tu lagi, mungkin bayi, ya. Lebih rendah daripada tu lagi. Dan sebagai ulama mengatakan dengan makna fitrah tadi adalah suci bersih. Maknanya suci bersih. Dan anak-anak yang bukan Islam, ya, yang masuk dalam syurga, dalam pandangan yang kuat masuk syurga, ya. Anak yang bukan Islam bila dia mati waktu kecil, dia akan masuk syurga. Pandangan yang kuat. Tapi dia masuk syurga tuan, bukan sebab dia Islam, tak. Tapi kenapa? Kerana dia suci, ya. Kerana dia suci. Tidak ada dosa apa pada dia. Kan bayi kecil lagi, lahir-lahir keluar masih suci. Dan bila dia mati, bila dia meninggal, maka Allah akan masukkan dalam syurga. Bukan kerana dia Islam, kerana dia tak buat dosa apa-apa lagi, walaupun dia lahir daripada keturunan yang bukan Islam. Sebab tu di sini tuan-tuan, dalam hadis ni juga disebut yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yakni menjadikan dia mengikuti agama Yahudi. Maknanya ayah tadilah, mak ayah tadi yang akan uruskan dia, ya. Bukan makna menjadikan dia Yahudi, tak. Bukan tu makna dia, ya. Tapi meyahudikan dia seperti apa yang dibawa oleh Yahudi. Bukan suruh jadi agama Yahudi, tapi dia asuh, dia didik anak tu sampai perangai dia jadi macam orang Yahudi, ya. Menasranikan dia, memajusikan dia. Kadang kita tengok mak ayah tuan, kadang-kadang ya Allah, kesian kita tengok anak tadi, ya tak? Ya? Anak kecil jadi mangsa kepada mak dan ayah dia. Kenapa? Kerana mak ayah tidak belajar, kan? Kerana mak ayah tidak dididik dengan agama yang elok. Akhirnya anak dia tu yang jadi mangsa. Betul tak tuan? Kan? Anak rambut pang, buat rambut dah. Anak rambut pang, ya. Ayah seronok tengok anak rambut pang. Ayah dia seronok tengok, masya-Allah, nampak segak, macam ayah. Macam ayah masa muda-muda ni, elok. Ya. Kita tengok rasa kesian kat budak tu, kan? Ada pula yang seronok kalau anak dia boleh menari Gangnam Style. Dia rasa bahagia tuan. Kalau anak dia boleh menari macam tu. Macam-macam perangai, ya? Ada juga yang bahagia kalau anak dia boleh masuk peraduan penyanyi cilik. Tuan tahu penyanyi cilik tu kan pak menjerit dalam TV, suara haram tak sedap tu, ya? Kita tengok masuk TV, ya. Mak ayah seronok angkat spanduk lagi, undi anak saya, ya. Sokong anak saya, tengok. Tok Wan pun angkat juga. Tok Wan sekali, Tok Wan pun tolong angkat, ya. Sokong cucu saya, undi cucu saya, hello. Cucu kecil lagi, dah jadi mangsa dah,
Siapa yang didik macam tu? Siapa yang buat macam tu, bagi peluang untuk dia buat macam tu? Mak ayah lah. Tak? Mak ayah, kalau mak ayah tak bagi peluang macam tu, anak tu dia takkan jadi macam tu, kan? Kalau mak ayah hantar anak kafar, hantar sekolah agama, takkan nak masuk paduan penyanyi cilik. Ya? Mak ayah sendiri yang ajar dia menari, berjoget, menyanyi, kan? Jadi mak ayah yang didik macam tu, artinya anak terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ada orang tanya, Ustaz, dosa anak-anak kecil ni, ya, kalau dia buat dosa, siapa yang tanggung? Kalau dia dah besar nanti, macam mana? Siapa yang tanggung? Mak ayah ke tanggung? Ke dia sendiri tanggung? Jadi bab dosa ni tuan, dalam Quran disebut wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Kalau ketika mana seseorang anak tu dia dah balik, tanggung dosa dia yang tanggung, kan? Tanggung dosa dia yang tanggung. Cuma disebabkan mak ayah tadi dia tidak menegur dosa yang anak dia buat, maka mak ayah akan menanggung dosa yang dilakukan oleh anak tersebut. Dosa tidak menegur tuan, bukan dosa yang anak tu buat, dosa tidak menegur. Jadi kalau anak tu tengah tak pakai tudung, anak tak pakai tudung, mak ayah bagus, ya? Mak ayah kuat belajar, mak ayah ni rajin mengaji, kan? Ada juga yang macam tu, kan? Allah Ta'ala bagi ujian, kan? Ada yang kena ujian macam tu. Nabi-Nabi pun ada juga yang kena ujian macam tu. Isteri Nabi Nuh alaihi salam pun kufur dengan Nabi Nuh. Jadi ada yang kena ujian macam tu, tak mustahil. Tak semestinya daripada keluarga yang baik akan lahir yang baik-baik, kan? Pokok yang elok ni kadang-kadang keluar juga buah yang busuk, kan? Tapi buah busuk ni kadang boleh jadi baja juga tak? Boleh jadi baja elok juga untuk mak ayah tu. Ini ujian lah daripada Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak buat? Anak tak pakai tudung, macam mana nak buat? Mak tegur lah dulu, kan? Mak tegur, ayah tegur, adik-beradik tegur. Kadang ada mak ni tak tegur pun, ya? Takut nak tegur. Sebab apa? Sebab anak bagi duit banyak kat dia, ya? Tak berani tegur dia. Tak apalah, yang penting sebulan dapat RM400, ya? Dapat RM500, kan? Tak payahlah tegur. Anak gaji banyak, kan? Jadi bagi banyak pun tak apa. Jadi tak boleh tegur. Kalau tegur, bulan tu maknanya memang tak dapat dah elang dia, tak dapat dah duit sagu hati dia, kan? Sebab apa? Sebab anak mengajuk, ya? Tak kena tegur, tuan. Kena tegur bila anak buat silap, ya? Bagi tahu kata, saya mak, ini mak kamu, ini ayah kamu, kan? Mak nak tegur sikit, pakailah tudung, kan? Tutuplah aurat, kan? Ini perintah agama. Macam tu tuan, ya? Kena tegur. Kalau anak kata, tak apalah mak, ya? Sampai masa nanti insya-Allah saya pakailah tudung, kan? Hidayah tak dapat lagi kat saya. Ush. Hidayah tak dapat lagi, dia tahu hidayah tak dapat, ya tak? Tahu pula yang tu, ya? Hidayah tak sampai lagi kat saya, ya? Cahaya tak sampai lagi kepada saya. Dia tahu pula duduk dalam gelap, tapi dia suka duduk dalam gelap tu, kan? Maknanya nafsu lah. Maksudnya orang ni dia ikut nafsu dia. Ni bukan orang yang tidak ada iman langsung, dah. Dia ada iman, cuma dia orang ni masih mengikuti nafsu dia. Maka mak ayah dah tegur dah tadi, maka cukup dah, khalas, selesai dah waktu tu, ya? Tak ada masalah. Mak ayah dah tegur, maka dia tidak menanggung dosa anaknya. Dosa tidak menegur, ya? Tapi kalau dia pula ajar anak dia, ya? Dia pula yang ajar, kan? Satu, dia tak tegur. Satu lagi, dia pesan pula anak dia jangan pakai tudung, ya? Jangan pakai tudung. Dia pula khabar kat anak dia gitu, jangan. Tudung ni pakai buat apa? Ini semua menutup kebebasan seseorang wanita, kan? Menyekat hak asasi wanita, jangan pakai tudung. Dia pula pesan gitu dekat anak dia, ya? Dia suruh anak tak pakai tudung. Setiap kali anak tu tak pakai tudung, dosa tu akan dapat kepada dia. Dia faham tak? Dosa tadi akan sampai kepada dia. Kenapa? Kerana dia sendiri yang ajar waktu tu, ya? Tapi kalau kata dia tak suruh pun tidak, larang pun tidak, maka tak dapat dosa. Larang, tapi kalau larang untuk pakai tudung, maka dia akan berdosa pada waktu tersebut, ya?
Dosa kenapa? Dosa kerana tidak melarang. Jatuh dosa pada dia. Baik. Dalam hadis ini tuan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, disebutkan oleh Dr. Adian Husaini, antara anak murid Sayyid Muhammad Nakib Al-Atas. Dia kata apa? Antara pengajaran yang boleh kita dapatkan daripada hadis ni, yang pertamanya, pendidikan yang terbaik tu bukan di sekolah. Pendidikan yang terbaik adalah di rumah. Dan guru yang terbaik adalah ibu dan ayah. Tengok macam mana Nabi sebut, setiap anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih. Fa'abawahu, ibu dan ayahnya yang akan mencorakkan anak tersebut. Sama ada anak tu dia akan jadi perangai macam Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun Majusi. Dia tak sebut famu'allimuhu, maka gurunya lah yang akan mencorakkan dia. Tak. Maknanya tuan, pendidikan ni ibu bapa yang nak kena didik dulu, sebelum dia nak menjadi ibu bapa. Ini ilmu keibu bapaan pun tak cukup lagi, ilmu parenting tak cukup lagi. Dah nak kahwin, nak jadi mak ayah, akhirnya anak tunggang anda. Sibuk nak buat anak ramai. Ni minta maaf juga sebut kan. Anak ramai kadang-kadang kualiti tak ada, tak jadi. Sebab tu dalam tradisi Islam, dalam sunnah Nabi disebut bahawa yang sebaiknya ada jarak antara kedua-dua anak tersebut. Itu yang terbaik. Kenapa? Kerana Islam sangat mementingkan kualiti, bukan kuantiti. Bukan nak suruh ramaikan umat, maknanya ramaikan anak. Tapi akhirnya anak pertama, yang kedua terabai disebabkan lahir anak ketiga. Dan seterusnya sampai 10 orang anak. 10 orang anak, seorang menjadi. Tak jadi juga. Tak. Jadi kualiti sangat penting. Pendidikan itu untuk ibu dan ayah dulu. Maknanya ibu dan ayah kena kukuh dulu ilmu asasnya, ilmu fardu ainnya, fardu kifayahnya. Kemudian dialah yang akan didik anak. Ni kadang-kadang mak ayah sibuk tanya, sekolah mana terbaik Ustaz? Kan, mak, tapi mana yang terbaik? Sekolah yang terbaik di rumah kamu tu. Jangan sibuk nak hantar anak ke sekolah terbaik. Jadikan rumah kamu tu sebagai sekolah yang terbaik untuk anak kamu sendiri. Itu yang paling penting. Sebab tu Nabi kata, ibu dan ayahnya sendiri yang akan mencorakkan anak tersebut. Ini sangat penting tuan untuk kita faham hadis ni betul-betul. Supaya apa? Supaya kita tidak menyerahkan tanggungjawab mendidik anak tu, kita serahkan kepada guru-guru dan ustaz-ustaz semata-mata. Tak. Kita sendiri sebagai ibu bapa, kita ada peranan kita untuk nak mendidik anak tu supaya dia menjadi seorang Muslim yang sejati. Baik. Menurut kata-kata hikmah berbahasa Parsi, tuan-tuan, kita berbahasa Parsi hari ni. Ya Rabat tarbuda azma ribat. Tu dia. Tuan-tuan faham ke? Ni macam jampi apa ni? Ya Rabat tarbuda azma ribat. Bihaqqi zatillahi samad. Ya Rabat arat tarsui jahimi. Ya raniku kirana ya binaini. Walaupun kita tak faham tuan, kita hafal juga. Boleh hafal. Sebab syair ni sangat penting maknanya. Bila kita faham makna, memang cantik sangat makna dia. Orang dulu hebat kan? Orang dulu, ulama dulu bukan bahasa Arab je dia mahir. Bukan bahasa Arab je dia fasih. Bahasa Parsi pun boleh. Kalau tuan-tuan tengok ulama hadis, kebanyakan ulama hadis, ulama lughah, kebanyakannya berasal daripada negeri-negeri di Asia Tengah. Di Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan sekarang ni. Jadi kebanyakan ulama bahasa Arab, ulama hadis berasal daripada negeri tersebut. Ajib tuan-tuan. Kan? Ulama bahasa Arab bukan berasal daripada tanah Arab, tapi berasal daripada luar tanah Arab. Ini kehebatan ulama-ulama dulu dalam menuntut ilmu. Kan? Maknanya mengaji bahasa Arab ni bukan orang Arab saja. Bukan orang Arab saja mengaji bahasa Arab. Bukan orang Arab saja mengaji hadis. Ulama hadis banyak sekarang berasal daripada negara India, negara Pakistan. Kan? Kawan yang celaka itu lebih celaka daripada ular yang ganas dan lebih bahaya daripadanya. Demi Allah Zat yang Maha Kudus, ya Rabat arat tarsui jahimi. Kawan yang celaka itu membawa engkau ke arah neraka.
Ya raniku kirana ya binaimi. Manakala kawan yang baik itu akan membawa engkau ke arah syurga. Sepotong syair ada menyebut, in kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidna yakhburu an ghaibi. Kiranya engkau ingin menuntut ilmu daripada ahlinya atau menyaksikan sesuatu yang tidak nampak, fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahibi bi sahibi. Kenalilah tanah itu melalui nama-namanya. Nampak tu kenali tanah berdasarkan nama-nama tanah tersebut. Wa'tabiris sahibi bi sahibi, dan kenalilah kawan itu melalui kawan-kawannya. Jadi saya kira sekadar inilah kongsian kita pada malam ini tuan. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan pada malam ini ada keberkatannya untuk diambil manfaatnya dan disampaikan kepada ahli keluarga kita di rumah. Dan mudah-mudahan ilmu ini akan menyampaikan kita kepada keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah daripada diri saya sendiri. Mohon ampun, mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.